صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kerana tuan-puan ini hadir kuliah lepas Isyak. Jadi kuliah lepas Isyak ni memang orang nak mengaji lah. Kalau kuliah maghrib, kadang-kadang orang mari untuk semayang saja. Tapi alang-alang ada kuliah, duduklah dengar ya sementara tunggu Isyak. Tapi kalau dah selesai Isyak, banyak aktiviti lain boleh buat sebenarnya. Mengopi, mengetih, ya, menyembang, memfacebook, macam-macam lah. Tiba-tiba tuan-puan memilih untuk berada di Surau Jemaat An-Naim Seksyen 5 Wangsa Maju semata-mata untuk mengikuti pengajian. Jadi kita harap moga-moga kita itu termasuk di dalam golongan yang didoakan oleh makhluk-makhluk Allah SWT, hatta oleh ikan-ikan di dalam air sekalipun mendoakan, dan yang ditundukkan sayap para malaikat sebagai tanda ridha dengan apa yang kita lakukan. Jadi sama-sama kita ikhlaskan niat kita itu semata-mata Allah redha kepada kita, insya-Allah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dikurniakan kefahaman yang baik di dalam urusan agama berserta dengan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Ta'ala, yakni setiap perkataan, perbuatan dan juga hal keadaan kita itu semata-mata kerana Allah, dan dihiasi dengan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya sahaja aku itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan yang paling basic dalam menyempurnakan akhlak seseorang adalah berakidah dengan akidah yang sahihah, ya, akidah yang tidak ada elemen-elemen kufur dan juga tidak ada elemen-elemen bid'ah. Ya, kerana bid'ah di dalam akidah tidak ada yang hasanah. Walaupun kita tahu ya para ulama membahagikan bid'ah secara asas kepada dua. Ada yang mahmudah, terpuji, ya, elok, hasanah. Ada yang mazmumah, terkeji, ya, yakni tidak elok, sayyi'ah. Tetapi tidak mungkin ada bid'ah hasanah dalam akidah. Kerana bid'ah berarti perkara baharu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Bid'ah dalam akidah menuntut bahawa akidah orang itu berbeza daripada akidah Nabi. Kerana kalau akidah sama dengan akidah Nabi SAW, orang tak panggil bid'ah. Bahkan akidah sepatutnya sama semenjak zaman Nabi Adam AS, sehinggalah hari kiamat akidah tidak berubah. Tak mungkinlah satu masa dahulu orang berakidah Allah tak wujud, kemudian berubah pula dengan seorang Rasul mengatakan Allah wujud. Tak mungkin.
Ya, ataupun dulu ada Rasul mengajarkan Allah tidak ada sifat kidam. Allah dulu tak wujud, kemudian baru wujud. Kemudian datang Rasul lain menasahkan, mengatakan Allah wujud tanpa ada permulaan. Tak mungkin. Kalau syariat boleh jadi. Syariat seorang Rasul berbeza dengan syariat Rasul yang lain. Jadi akidah yang sahihah ini kita bukan hanya bercakap tentang akidah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita bercakap tentang akidah semua para rasul. Jadi orang akan tanya, habis itu kenapa kamu ikut akidah Asy'ariyah? Kerana inilah akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi telah diberi kekeliruan oleh orang-orang yang tidak bersetuju, kata mereka Asy'ariyah ni golongan yang sesat. Terbaca komen ya. Kan hari ini kita dapat berita Datuk Seri Razaruddin ya, dilantik sebagai IGP yang baru ya, Ketua Polis Negara yang baru, sementara Datuk Seri Ayub Khan ya, yang sebelum ini adalah pengarah Jabatan Siasatan Jenayah ya, CID, naik ke jawatan Timbalan Ketua Polis Negara. Jadi ada orang postkan tentang kita ni, bagaimana sikap, integriti Datuk Ayub ni ya, dalam bentuk memuji lah. Lalu ada orang komen, dia kata Datuk Ayub ni baguslah sebab dia menentang terorisme apa semua itu, memang diakui lah peranan dia. Tapi dia ada terkhilaf, kata orang yang komen tadi. Datuk Ayub ni terkhilaf. Kenapa? Kerana dia mengatakan ideologi ISIS ya, yang pengganas ya, yang kebelakangan ini, itu adalah ideologi Wahabi atau disebut Salafi. Datuk Ayub terkhilaf kat situ. Sebab ISIS bukan Wahabi. Betul ke? Orang yang komen ni dia buat study ke tidak? Semua intelijen dunia tahu ideologi ISIS adalah Wahabism. Bukan Datuk Ayub seorang. Dan Datuk Ayub ni bukan dia berteori, ya, baca buku. Dia berdepan sendiri. Dengan pengebom Bali tu dia interview. Apa yang kamu pegang, apa yang kamu percaya, kenapa kamu pergi bom. Dia sendiri interview. Dan dia dengar sendiri jawapan. Ya, bukan hanya duduk di kursi dalam bilik aircon, buat-buat pandai, ya, tidak. Beliau ni man on the field, orang yang berada di lapangan. Dan intelijen mana pun di dunia tahu kalau di belakang ISIS tu ideologi adalah Wahabism. Tiba-tiba dia kata Datuk Ayub terkhilaf. Hamba Allah tu seorang lagi komen pula, kena siasat akidah dia tu. Kok dia ni terpengaruh dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baguslah kalau Datuk Ayub tu Asy'ariyah Maturidiyah. Berarti Datuk Ayub tu timbalan ketua polis yang berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan mana-mana undang-undang tubuh negeri dalam bab akidah adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma ada sebahagian spell out Asy'ariyah Maturidiyah sebagaimana di Melaka, di Johor, setengah tu, atau di Kelantan juga spell out Asy'ariyah Maturidiyah. Setengah itu hanya sebut Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk di Perlis. Perlis juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya sudah baca undang-undang tubuh dia. Jadi sebab itu saya tak ada masalah apabila dalam dialog mereka letakkan slide Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis bertitah bahawa Perlis tidak berpegang dengan Wahabi. Setuju tak? Saya setuju. Kerana saya dah baca undang-undang tubuh dia. Jelas dia kata di situ berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan statement daripada Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis sesuai dengan pendirian kami pada masa itu, iaitu Wahabi adalah aliran sesat. Kalau Wahabi aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak akan keluar titah demikian. Kan? Sebab oleh kerana Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan memang undang-undang tubuh menuntut supaya berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka statement itu kita sangat bersetuju. Soal ada orang di Perlis terpengaruh dengan fahaman Wahabi ataupun mengeluarkan fatwa yang sama macam fatwa Wahabi, itu cerita lain. Tapi dari segi dasarnya, sebab itulah nama kitab kita ini pun Limadha ana Asy'ari la Wahabi. Jangan marahlah, nama kitab pun dah sebut Wahabi. Ustaz ni asyik ratib Wahabi je. Pagi ada orang komen ya. Ratib Wahabi pagi-pagi, dia tak tahu saya set
saya schedule supaya post saya tu naik pukul 6 pagi. Jadi dia ingat saya duduk sibuk depan Facebook, tak pergi sembahyang subuh agaknya. Dia kata, Ustaz ni saya ratib Wahabi, cuba ratib subuh. Saya kata, Alhamdulillah lah, baru balik pada ratib subuh lah ni, dekat-dekat pukul 7 saya baca. Ratib berjamaah lagi di surah An-Naim kan, kita zikir jamaah. Tapi zikir jamaah di sisi kamu orang ni bid'ah. Ya. Jadi bukan kita ratib Wahabi maksud macam itu. Ya. Kalau kita kata ratib Wahabi ni maksudnya kita kerap menyebut kebatilan fahaman Wahabi supaya dijauhi. Jadi almarhum Tok Guru Haji Cik Kok Diang, dia tulis dalam kitab dia, bila orang tu puasa, hendaklah dia menjauhi dari mengumpat, kecuali mengumpat yang wajib. Seperti menerangkan bahawa Wahabi, Syiah dan seumpamanya itu adalah golongan sesat. Masa puasa pun kena cerita. Memang orang Wahabi dengar tak suka. Memang orang Syiah dengar panas hati. Ya. Sebab mengumpat dia. Tetapi wajib. Mengumpat yang wajib ni masa puasa pun kita buat. Sebab dapat pahala. Jangan ingat duduk pegang tasbih Syiah. Yang mana asyik cerita pasal Syiah. Ataupun pegang tasbih Wahabi. Bukan. Ya. Itu fantasi kuat sangat. Ya. Maknanya kita selalu sebut supaya orang tahu ini ciri-ciri yang perlu dijauhi. Baik, sambung di muka surat 4 ya. Bawahnya. Beliau juga menyebutkan. Jadi oleh kerana itu kita undur sikit supaya jangan ambil di tengah jalan macam itu. Beliau terus, iaitu poin nombor 6. Al-Imam Al-Alamah Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Majoriti ulama mazhab Syafi'i akidahnya adalah Asy'ari. Orang selalu tanya, kenapa kamu bab fiqh ikut Asy'ari sedang ikut Syafi'i? Ya, bab akidah pergi ikut Asy'ari pula. Sekarang ni adakah beza? Akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Imam Asy'ari adakah berbeza? Tidakkah sama-sama ahli sunnah wal jamaah? Tidakkah sama-sama tanzih, mensucikan Allah daripada yang tidak layak? Kan sama. Cuma Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau terkenal sebagai ulama fiqh dan usul fiqh. Bila ada fatwa-fatwa dalam fiqh, beliau ada menulis risalah menjadi panduan usul fiqh. Tapi tidak ada daripada beliau kitab tentang akidah. Bukan berarti beliau tidak berakidah, tetapi beliau tidak menonjol dalam bidang akidah. Yang menonjol dalam bidang akidah adalah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi akidah itu juga. Makanya kita berpegang dengan Asy'ariyah. Buktinya ulama-ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i kenapa tidak Asy'ari? Kerana kan beliau dahulu. Asy'ari berarti pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala generasi yang lebih awal. Pasti tidak akan ikut kepada yang kemudian. Yang penting akidahnya sama. Sedangkan ulama-ulama Syafi'iyah, yakni yang sempat dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, boleh katakan hampir semua, hampir 100% adalah Asy'ariyah. Kok ada seorang jadi Mu'tazilah, kok ada seorang jadi Musyabbihah mungkin. Tetapi majoriti adalah Asy'ariyah. Antaranya adalah Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ketahuilah bahawa ahli sunnati wal jamaah itu kesemua mereka bersepakat dalam akidah. Kalau dalam fiqh, ya, sama-sama ahli sunnah wal jamaah juga. Khilaf, Hanafi fatwa macam ini, Syafi'i fatwa macam itu, Maliki lain pula fatwa dia, itu biasa. Tapi dalam akidah tidak. Mereka sepakat pada satu perkara yang wajib, harus dan mustahil. Ini masalah juga. Dia suka sekali condemn ya. Bila dia datang mengaku, ada satu orang mengaku, saya pun hairan, posting saya 3 bulan lepas. Dia baru komen sehari 2 ni. Dia baru jumpa ke atau macam mana saya tak faham. Ya. Jadi dia komen, dia kata, saya Wahabi, kata dia. Oh, Masya Allah, ini rare. Rare orang nak mengaku Wahabi ni. Puji Wahabi ramai, pertahankan Wahabi ramai. Tiba-tiba kau Wahabi, jarang orang nak kata, ya saya Wahabi. Kadang-kadang dia kata, jangan jatuhkan imej saya. Oh, kalau Wahabi jatuh imej. Oh, siapa Wahabi? Ustaz nak bayar ke kalau saya kena saman? Oh, boleh kena saman tu kalau kata orang Wahabi. Dahsyat. Tiba-tiba hamba Allah ni dengan tenang. Tak diminta, tak ditanya, mengaku. Saya Wahabi, kata dia. Bukan macam tu cara Wahabi faham dalil. Ya. Tapi saya tak kacau. Lahabi. Oh, dia kata kita ni Lahabi. Kenapa? Pengikut Abu Lahab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Pasal apa dia kata kita mengikut Abu Lahab? Kerana kan kita sambut Maulid. Kan Abu Lahab masa Nabi SAW lahir menyambut dengan kegembiraan sampai memerdekakan hamba, sehingga ada sahabat yang bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab bertanya tentang beliau. Beliau kata diringankan azab pada hari Isnin sebab beliau pernah bergembira dengan kelahiran Nabi. Jadi kita yang gembira dengan kelahiran Nabi ni adalah Lahabi, pengikut Abu Lahab. Ini apa punya mentaliti? Ya memang Abu Lahab tu ahli neraka. Tabat siada Abi Lahabin watab. Dengan confirm cop Al-Quran, beliau ahli neraka. Dan memang beliau mencaci maki pada Nabi SAW. Akibat caci maki itulah beliau dicaci dalam Al-Quran. Tetapi tidak bererti setiap perkara yang beliau buat itu salah. Dan beliau bergembira dengan kelahiran anak saudara itu bukan benda yang salah. Itu benda yang natural. Manusia bergembira dengan kelahiran anak sendiri, anak saudara, cucu saudara, anak jiran lahir pun kita gembira kadang-kadang. Jadi apa masalah Abu Lahab bergembira? Adakah menjadi haram kita bergembira dengan kelahiran anak saudara kita? Sebab itu sunnah Abu Lahab. Sebab itu jangan ikut Wahabi, otak jam. Dah lah tak ada sense of humor. Kita bergurau pun makin marah lagi. Ya, saya bergurau je. Dan saya dah tulis kat situ gambar hiasan. Saya pun jumpa kat mana pun saya tak ingatlah gambar tu ada orang buat. Gambar tu gambar dalam poket ada 2 sudu. Yang buat poster tu dia tulis, macam inilah cara Wahabi faham dalil, kata dia. Doktor suruh ambil 2 sudu lepas makan. Mana ada orang buat macam tu? Kan? Kita pun tahu tak ada orang buat macam tu. Ya, tu yang dia marah tu. Ya, jadi kata gambar hiasan. Mana kata sebagaimana kamu rasa tak mungkinlah ada orang faham macam tu, tak mungkinlah kamu memahami ayat mutasyabihat dengan cara yang mentasbihkan Allah Ta'ala. Sepatutnya macam itulah kamu faham. Kamu merasa manalah ada orang yang doktor kata ambil 2 sudu lepas makan, dia betul-betul pergi ambil 2 sudu lepas dia makan, dia ambil 2 sudu taruh dalam poket. Memanglah. Wahabi pun tak ada macam tu. Ya. Tapi nak kabarnya, fahaman literalis kamu itu pun kamu kena buang juga. Tak ada orang yang berakal menisbahkan pada Allah Ta'ala kekurangan. Tak ada orang yang berakal menisbahkan kepada Allah keserupaan dengan makhluk. Tapi yang tu dia tersekat. Yang tu dia tak nampak. Kami ikut Quran hadis. Ya. Quran hadis suruh kita ikut yang muhkamat. Hunna umul kitab. Ayat muhkamat itu menjadi induk. Ayat mutasyabihat itu akan diikut oleh orang yang hatinya bengkok. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zayg, ada kecenderungan kepada sesat, orang ini akan ikut yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat. Yang tu yang dia nak ikut sangat. Jadi dia tak nampak macam mana. Doa ajalah. Ya. Mereka ingat saya benci Wahabi. Ustaz ni benci sangat. Wah, tak ada. Saya tak ada benci pada golongan Wahabi sebab bagi saya mereka masih saudara-saudara seagama. Cuma kita kesian, kita terang kok ada orang terpengaruh. Itu saja. Kalau saya benci, saya akan aminkan satu doa. Budak muda ni darah panas. Bila dia tengok geng-geng yang pembela Wahabi ni menghina pada Habib Umar, Hafizahullah Ta'ala, dia cakap wali anjing. Dia letak gambar anjing pakai spek hitam. Jadi budak muda ni tak tahan tengok, dia kata saya doakan biar Wahabi ni semuanya mati su'ul khatimah, kata dia. Jadi saya tegur. Saya kata jangan doa macam itu. Jangan doa su'ul khatimah kepada umat Nabi Muhammad. Doakan hidayah kepada kita dan juga pada mereka. Oh, dia kata terima kasih Ustaz. Dia mungkin teremosi. Dia terimalah. Kalau saya benci, saya aminkan je doa tu. Kenapa kita nak benci? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia apa yang dikasih buat diri dia sendiri. Saya untuk diri saya kasih kalau saya berada dalam kesesatan, orang bimbing saya. Orang bawa saya keluar daripada kesesatan pergi kepada hidayah. Maka itu yang saya cuba buat kepada saudara-saudara yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Saya cuba terangkan bahawa fahaman itu tak betul. Bercanggah dengan ayat Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan ijma' para salaf. Yang nampak, Alhamdulillah, ada sebahagian mengaku. Kata dia dah mula nampak, dah mula jelas. Ramai yang masih tak nampak dan marah-marah.
Kita doakanlah ya, moga-moga hidayah itu dikurniakan kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata beliau, yang wajib ini, tak habis lagi cerita tadi. Jadi yang datang komen lepas 3 bulan tu, dia condemn. Dia kata Asy'ariyah ni macam mana boleh reka sifat wajib bagi Allah? Siapa yang nak arah Allah Ta'ala suruh buat itu ini? Kan wajib ni kena buat. Kan? Wajib solat. Anak-anak solat dah masuk waktu. Habis siapa yang nak arah Allah Ta'ala buat itu ini? Dah kata sifat wajib bagi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu tak malu mengkondem orang dengan kejahilan? Bila kita sebut sifat wajib bagi Allah, bukan wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Bukan. Itu wajib akli, wajib mustahil, harus. 3 saja. Kalau yang wajib yang kamu bayangkan itu, siapa pula nak paksa Allah suruh buat itu ini, itu wajib syarak. Tidak ada kena-kena dengan Allah Ta'ala. Bahkan tidak ada kena-kena kecuali orang tu mukallaf. Kanak-kanak tak ada hukum. Orang tak berakal, orang gila tak ada hukum. Ini hanya mengenai manusia saja. Manusia pula manusia yang mukallaf. Maka akan berlakulah wajib, sunat, mubah, harus, makruh atau haram. 5 hukum syarak taklifi. Ada pula yang itu yang kamu bayangkan pada Allah Ta'ala. Mana ada orang kata macam tu? Allah wajib buat macam ni. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah wajib buat yang baik ataupun yang lebih baik. Akidah itu kita tolak. Kenapa? Fa'alu lima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah buat macam ni, kenapa Allah buat macam ni. Mereka manusia yang nanti akan ditanya. Jadi akidah kita tidak ada Allah akan dipaksa. Kan kita belajar sifat iradah, lawannya apa? Lawannya kan itu adalah Allah tu dipaksa, ikrah. Mana Allah tu mukrah, dipaksa, tak ada, mustahil. Jadi dia tak faham, dia ingat wajib tu makna kita kata Allah mesti buat macam tu atau Allah mesti tak boleh buat macam ni, tak. Wajib di sini makna sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Akal tidak boleh terima kalau dikatakan tidak ada sifat itu pada Allah. Maka lawannya mustahil. Satu sifat yang tak mungkin ada pada Allah Ta'ala. Lemah, terpaksa, jahil, buta, pekak. Itu lawan kan? Lawan daripada sifat wajib itu mustahil. Dan yang harus adalah Allah menjadikan atau meniadakan yang mungkin. Satu orang kahwin, dapat anak ke tidak? Harus Allah jadikan anak buat dia atau harus Allah tidak jadikan anak? Satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi dia tak faham dan dia condemn. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah, walau apapun mazhab fiqh mereka, mereka bersepakat dalam akidah yang satu pada perkara yang wajib, yakni wajib akli, harus dalam bahasa Arabnya jaiz ya. Jaiz akli dan mustahil. Walaupun mereka berbeza pendapat pada taurik, yakni jalan dan sumber yang menyampaikan kepada perkara itu. Kalau taurik mungkin berbeza. Sebab itu yang orang tak faham, dia kata saya ginilah ustaz, senang. Saya ikut salaf lah ustaz. Saya payahlah ikut khalaf ni. Bukanlah saya kata khalaf ni salah, tapi saya selesa dengan salaf. Silakan. Sebab itu hanya beza taurik. Salaf kebanyakannya tafwid dalam bab ayat mutasyabihat, mereka menggunakan takwil secara ijmal. Sementara khalaf menggunakan takwil secara tafsil. Ijmal makna apa? Alih daripada makna yang tidak layak. Istawa bukan makna duduk, bukan makna bertempat, tapi makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Serah pada Allah. Lepas tu, salah. Khalaf dia makna yang khusus, yang tidak bercanggah dengan akidah. Istawa ada pelbagai makna. Boleh makna duduk, boleh makna menetap, boleh makna balance, khotul istiwa, seimbang ya. Khot maknanya garisan, istiwa maknanya yang seimbang, sama rata. Istawa boleh makna menguasai, istawa boleh makna menggagahi. Ya, ada lebih kurang 15 makna istiwa. Jadi daripada makna-makna ini, makna-makna yang tidak bercanggah dengan akidah diterima. Kalau duduk tak diterima. Kerana berarti Allah berada pada makhluk. Arash itu makhluk. Tetapi kalau menguasai arash, tak salah dengan akidah. Menggagahi arash. Arash itu terpaksa ikut macam mana Allah takdirkan. Pun betul. Tapi tidaklah berarti
Itulah makna yang confirm, tidak. Cuma makna itu tak salah dari segi akidah. Jadi ini yang kita katakan torik, ya, boleh jadi berbeza. Sumber yang menyampaikan kepada perkara itu juga boleh berbeza, ya. Ada yang sumbernya akli, banyak membincangkan dalil akli, ada yang sumbernya nakli. Kenapa akidah macam ni? Ini hadisnya. Kenapa kamu pegang macam ni? Ini ayat Qurannya. Tapi akidah sama. Sama ada dia gunakan sumber akli ataupun nakli, akidahnya sama. Mengikut kajian secara kesimpulannya, mereka ini terbahagi kepada 3 kumpulan, ya. Pertama, ahlul hadis. Sandaran utama mereka adalah dalil-dalil sam'iyah, seperti Imam Baihaqi misalnya. Banyak kitab beliau tentang akidah bawa hadis. Bukan Wahabi. Jangan mendakwa ini ada di ahlul hadis ni. Ya, ahlul hadis bukan kamu. Kamu bukan ahlul hadis. Kiai Idris kata kamu ahlul hadas. Maknanya benda baru. Hadas makna baru. Bukan hadas besar, lagi marah dia pula. Ya, hadas kan baru. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap benda yang diada-adakan itu bid'ah. Jadi mereka ahlul hadas lah. Banyak reka benda-benda baru yang tidak ada pada generasi salaf. Baik. Jadi ahlul hadis di sini bukan mereka, ya. Ahlul hadis di sini memang ahlul hadis yang mana mereka ini ramai, ya, yang Asy'ariyah, tapi ada juga yang tafwid, ya, serah pada Allah Taala. Asy'ariyah ni mereka ada banyak takwil, iaitu meletakkan makna tertentu. Itu mereka golongan pemikir dan peneliti. Ini orang kedua. Syekh bagi mazhab ini adalah Imam Abu Hasan Asy'ari, syekh bagi golongan Hanafiyah pula adalah Abu Mansur Maturidi. Jadi orang yang banyak menggunakan dalil akli ini, ada yang berguru dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, panggil Asy'ariyah. Ada yang berguru dengan Imam Abu Mansur Maturidi, dipanggil Maturidiyah. Kedua-duanya pada abad yang keempat Hijriyah, sangat hampir dengan zaman salaf. Ketiga, ahli wijdan dan kasyaf. Mereka adalah ahli sufi. Ini metod saja berbeza. Adakah ahli sufi beriktikad bahawa Allah sama macam makhluk? Tak boleh. Ahli sufi tetap sama juga macam orang Islam yang lain. Allah dan makhluk tak sama. Cuma mereka itu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Sekira-kira mereka melihat kepada makhluk, mereka melihat kepada Allah Ta'ala daripada sudut makhluk itu menunjukkan adanya Allah. Kita pun tahu, akal kita pun tahu, tapi kita tak rasa. Mereka merasai dalam hati mereka. Itu saja. Beza dia. Akidah sama. Sumber sandaran mereka adalah sumber yang sama, yang digunakan oleh para peneliti dan ahlul hadis. Makna ahli sufi ni mungkin kecenderungan dia lebih pada ahlul hadis. Ahli sufi juga ada yang Asy'ariyah. Pada permulaan mereka, mungkin mereka lebih pada dalil nakli ataupun dalil akli. Perakhiran mereka itu dengan kasyaf serta ilham. Maknanya benda sama. Cuma cara penghayatan ataupun stage penghayatan itu berbeza. Beliau juga menyebutkan, jadi beliau di sini merujuk kepada Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah taala. Kesemua mereka ini iaitu golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah serta ulama-ulama besar daripada golongan Hanabilah. Dalam bahasa Arab disebut Fudalaul Hanabilah. Kenapa Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah tak sebut macam tu? Kenapa tak sebut ulama-ulama besar Hanafi, Syafi'i, Maliki? Bila tiba Hambali dia sebut ulama-ulama besar. Kerana Hanabilah masyhur terpecah kepada 2 atau 3. Satu dipanggil Hasyawiyah, golongan yang terpinggir di kalangan Hanabilah. Mereka ini membawa akidah tasybih dan tajsim. Dan satu lagi Fudalaul Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah yang terkemuka, yang mainstream. Mereka ini membawa akidah tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Jadi nak sebut Hanabilah, kena sebut Fudalaul Hanabilah. Sebab tak sama dengan Hasyawiyah Hanabilah. Kau sebut Hanabilah saja, kenapa Hanabilah lain? Ini bukan Fudalaul Hanabilah. Ini Hanabilah yang terpinggir. Ini Hanabilah yang mencemarkan nama baik Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Semua mereka tadi mengikut ahli sunnah wal jamaah. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang ditunjukkan oleh Syekh ahli sunnah, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Boleh pula kata dia siasat akidah Datuk Ayub kut terpengaruh dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah tu nisbah kepada Syekhus Sunnah.
Duk syekh kepada ahli sunnah. Apa nak malu? Ini baru boleh kita kata apa? Apa dulu yang orang selalu cakap tu? Malu apa bosku ya? Dulu famous, sekarang dah tak famous dah. Ini baru kita kata malu apa? Malu apa aku dikata Asy'ari? Bangga kot. Ya. Jadi Datuk Ayub kalau betul Asy'ari, alhamdulillah, banggalah kita. Dan beliau pun patut bangga. Tidak ada yang menyeleweng daripada ajaran ini melainkan yang terkemudian daripada pengikut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Berarti kita kata majoriti ya. Hanafiyah dan Syafi'iyah ni ada juga yang terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah. Dan mungkin ada yang terpengaruh dengan tashbih juga. Sementara Allah SWT telah membebaskan ulama mazhab Maliki daripada fahaman yang menyeleweng ini. Mazhab Maliki tak ada yang lain daripada Asy'ariyah. Kerana itu tidak kita temui dalam kalangan Malikiyah melainkan mereka berakidah Asy'ariyah. Tapi majoriti boleh kata Asy'ariyah lah ya. Yang mazhab Hanafi, Syafi'i tadi pun minoriti saja. Kalau Hanabilah memang ketara, pecah dua. Ya, Syafi'iyah dengan Fudalah. Ada satu lagi aliran dipanggil Mufawwidah. Mufawwidah tu masih Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, telah berkata Imam Al-Alamah Jalaluddin Ad-Dawani rahimahullah taala dalam kitabnya Syarh Aqaidid A'dudiyah. Golongan yang berjaya adalah, golongan berjaya ni dalam bahasa Arab disebut Al-Firqatun Najiyah ya. Adalah golongan Asy'ariyah, iaitu mereka yang mengikut usul Syekh Abu Hasan Asy'ari. Sekira kamu bertanya, bagaimanakah boleh dihukumi bahawa golongan yang berjaya itu adalah golongan Asy'ariyah? Sedangkan semua kelompok menganggap bahawa dia adalah kelompok yang berjaya. Ada orang kata macam tu, saya tak nak ikut mana-mana, semua pun sangka dia betul. Habis hang tak nak ikut mana-mana, hang tak suka hang betul juga. Hang lagi teruk, hang seorang. Fa man syazza ilan nar. Barang siapa yang ganjil dia nanti terasing dalam neraka. Yang ikut mazhab ni, ikut jamaah, alaikum bil jamaah. Jadi macam mana boleh tahu kata Asy'ariyah ni yang berjaya? Kalau nak kira semua kelompok, Syiah kata dia berjaya, Mu'tazilah kata dia berjaya, Wahhabi kata dia berjaya, Khawarij kata dia berjaya, ya. Jahmiyah kata dia berjaya. Maka aku menjawab bahawa gaya bahasa hadis menunjukkan bahawa golongan yang berjaya adalah mereka yang berakidah dengan apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda ridwanullah alaihim ajmain, ya, iaitu ma ana alaihi wa ashabi. Itu dalilnya. Dan ini hanya terdapat kepada bertepatan dengan Asy'ariyah. Kerana dalam akidah mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih. Ini yang kita rasa pelik. Ya. Wahhabi bab amalan sunat ditolak hadis dhaif. Dia apa sapu muka lepas salam kan ada hadis, hadis dhaif Syekh. Soal tak mau sapu muka soal lain. Excited dia tengok Habib Umar semayang bagi salam tak sapu muka. Habib Umar Wahhabi kata dia. Siapa kata tak sapu muka lepas mayang tu jadi Wahhabi? Dalam mazhab kita pun sunat. Dalam mazhab kita pun tahu hadis tu tak kuat. Ya. Tetapi yang mengisu-isukan, yang membid'ah sesatkan orang sapu muka tu yang pada perangai Wahhabi. Takat tak sapu muka belum jadi Wahhabi lagi. Sama juga tak baca kunut. Tak baca kunut tak jadi Wahhabi. Hanafi tak baca kunut, Hambali tak baca kunut. Tapi bila hang tak baca kunut, hang sibuk membid'ahkan baca kunut. Suruh tok imam jangan baca kunut. Suruh pula tok imam menipu. Kata kalau jemaah tanya, abang kata tok imam lupa. Itu perangai Wahhabi lah tu kalau tak mengaku pun. Baik. Jadi, ma ana alaihi wa ashabi ini menjadi indikasi bahawa Asy'ariyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Kerana mereka dalam akidah berpegang dengan hadis sahih. Tak pakai hadis dhaif dalam bab akidah. Bahkan standardnya hadis yang sahih dan mutawatir. Kerana akidah dia kena yakin. Maka standard dalil dia mesti qat'i. Mana ayat Quran. Satu. Kemudian hadis mutawatir. Dua. Yang ketiga, dari segi dilalahnya tidak zonniyah. Walaupun ayat Quran, kalau dilalah dia tu zonni, apa makna dilalah? Okey, saya cuba terangkan ya. Zonni ataupun qat'i. Zonni maknanya ada keraguan, ada ketidakpastian.
Qat'i makna pasti, yakin, tak ada kemungkinan macam ni macam tu, memang confirm dah macam itu. Itu maknanya qat'i. Maka qat'i atau zanni ni dari dua sudut. Satu daripada sudut dia panggil subut, satu daripada sudut dia panggil dilalah. Boleh baca tiga wajah, boleh baca dilalah, boleh baca dulalah, boleh baca dalalah. Tapi yang biasanya adalah dilalah. Okey. Okey, apa beza antara dua ni? Subut adalah pertanyaannya, adakah ini memang daripada Nabi SAW ke bukan? Ni yang kamu baca ayat ni memang daripada Nabi ke bukan? Yang kamu kata qala Rasulullah SAW ni memang daripada Nabi atau bukan? Okay. Maka menjawab soalan tersebutlah, kalau perawinya ramai sampai pada level mutawatir, maka qat'i yusubut. Pastilah itu daripada Nabi SAW. Tak mungkinlah selama itu terlupa. Selama itu tersilap belaka. Kalau seorang dua, ya mungkin. Ini kan ramai. Bila perawi sudah mutawatir, maka qat'i yusubut. Al-Quran semuanya mutawatir. Al-Quran semuanya qat'i as-subut. Hadis ada yang mutawatir. Hadis mutawatir qat'i yusubut. Sekira-kira dikatakan oleh para ulama, menolak hadis mutawatir boleh jadi kafir. Nah, kalau hadis tu ahad, sahih, berdosa. Tapi kalau hadis tu mutawatir, tentulah sahih. Maka itu boleh bawa pada kufur. Sebab dia dah pasti pada Nabi, tiba-tiba kamu tolak. Okay, selesai ya. Kalau hadis itu ahad, makna bilangannya tidak sampai level mutawatir. Katalah seorang perawi, dua perawi saja, ya, maka ada keraguan. Kot perawi ini lupa. Mungkin dia tersalah. Oleh kerana ada keraguan itulah dipanggil zanni as-subut. Walaupun zanni, kalau ulama kaji kata hadis itu sahih, wajib beramal. Kerana dalam bab beramal memadai ghalabatuz zan. Tak mesti yakin, bersangkaan sudah wajib beramal. Jangan pula kata oleh kerana hadis sahih ni yang hadis ahad yang sahih dia zanni, tak payahlah kita amal. Tak. Memang hadis ahad tu zanni, tapi bila ulama dah kata sahih, kemungkinan besar itu Nabi kata. Maka kita sudah wajib beramal dengan kemungkinan tersebut. Baik, kalau dhaif itu cerita lainlah, ada perbincangan dia. Yang penting hadis ada yang zanni, ada yang qat'i. Quran semuanya qat'i as-subut. Tapi dari segi dilalah, ini ayat makna apa, ini hadis makna apa, kedua-dua Al-Quran dan hadis ada yang qat'i, ada yang zanni. Yang qat'i macam mana? Maknanya tak ada kemungkinan. Memang satu kemungkinan tu saja. Zanni ada dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan, ada empat kemungkinan. Yang itu berlaku juga pada ayat Quran. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan dicerai oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Salasata maknanya qat'i. Maka tidak ada ulama kata 4, tak ada ulama kata 2, semua ulama kata 3. Kerana salasah makna 3. Tapi quru boleh makna haid, boleh makna suci. Maka ada ulama berfatwa 3 kali haid habis iddah. Ada ulama berfatwa 3 kali suci baru habis iddah. Macam mana boleh jadi mazhab-mazhab ni? Kan kita ikut Quran hadis, ya. Dua-dua golongan ikut Quran, ikut ayat yang sama, mengaplikasikan perkataan yang sama iaitu quru. Tapi oleh kerana lafaz itu zanniyud dilalah, ada keraguan pada makna, maka boleh jadi khilaf. Jadi yang peliknya golongan Wahabi ni bab akidah pula dia duk main hadis dhaif. Dia duk pegang hadis palsu. Ini bab akidah. Bab amalan kamu beria nak sahih. Padahal bab akidah ni yang tak terima hadis dhaif. Sebab hadis dhaif ni kemungkinan Nabi kata itu tak kuat. Ini nak yakin, macam mana nak yakin? Hadis pun dhaif. Jadi dia terbalik. Asal hadis tu nampak menyokong akidah dia, dia pegang walaupun hadis tu dhaif, ada masalah. Di sisi kita tidak disebut di sini kenapa kita confident bahawa Asy'ariyah itu adalah firqatun najiyah, kerana dalam akidah mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih yang dinukilkan daripada Nabi SAW dan pada sahabatnya, dan mereka tidak melangkah jauh daripada zahir hadis-hadis itu melainkan ketika darurat, serta mereka tidak membuka ruang luas kepada akal seperti kelompok Mu'tazilah. Jadi Asy'ariyah ni dia berpegang dengan naqal iaitu Quran hadis dan tidak sampai membuang akal. Mu'tazilah dia buka pintu luas sangat pada akal sehingga dia mengenepikan naqal Quran hadis. Musyabbihah dia langsung tutup akal sampai dia gagal memahami naqal. Perbandingan macam mana?
Perbandingan golongan Mu'tazilah yang terlajak menggunakan akal sehingga mengenepikan wahyu, ibarat orang yang matanya terang benderang tetapi dia berjalan dalam keadaan yang gelap. Mata dia sihat, terang, akal dia bagus, tapi dia tidak disuluh oleh suluhan Quran dan hadis. Maka tak nampak. Orang mata terang cuba jalan dalam gelap, tak nampak. Okay. Sementara golongan yang tidak menggunakan akal, seperti golongan musyabbihah, dia kata pegang Quran tapi melulu macam tu, sehingga seolah-olah Quran tu saling bercanggah satu sama lain. Itu ibarat orang yang berjalan dalam keadaan terang benderang, disuluhi oleh cahaya Quran dan hadis, tapi dia pejam mata. Ada mata dia buta. Natijahnya tak nampak juga. Maka golongan Ahlussunnah wal Jamaah lah yang berjalan dalam keadaan terang benderang, berarti berpandu pada Quran dan hadis, dan juga nampak kerana dia membuka mata dia. Jadi kena dua-dua. Tak boleh menolak wahyu seperti Mu'tazilah, walaupun tidak 100% lah. Tapi sebahagian wahyu dia tolak. Kemudian tidak boleh juga menutup akal, seperti yang berlaku pada golongan musyabbihah. Telah berkata Al-Imam Al-Allamah Tasyaq Kubra dalam kitab beliau Miftahus Sa'adah, anak kunci kebahagiaan, ketahuilah bahawa ketua Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu kalam ada dua orang. Pertama bermazhab Hanafi dan yang kedua bermazhab Syafi'i. Adapun yang bermazhab Hanafi, beliau adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan yang bermazhab Syafi'i pula adalah Syekh dan ketua Ahlussunnah wal Jamaah, imam para mutakallimin, penolong Nasirus Sunnah, penolong pada sunnah Nabi, lagi menjadi benteng agama, dan yang sangat bersungguh-sungguh dalam memelihara akidah umat Islam, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Basri, mana pernah tinggal di Basrah. Dua tokoh ini adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kok ada orang tanya pula, siapa lantik mereka jadi ketua, Ustaz? Kan ada orang literal macam tu. Awak mazhab Syafi'i, bila daftar mazhab Syafi'i? Dia ingat mazhab Syafi'i kena daftar macam daftar parti politik kot. Mazhab Syafi'i lah pasal dia mengaji fatwa-fatwa dan ditaklid fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah. Tak perlu dia nak pergi daftar mazhab Syafi'i. Dia ketua lah sebab dia jadi ikutan sekalian ramai umat Islam dan para ulama. Bukan sebab dia dilantik macam dalam parti politik, mengundi siapa jadi presiden, siapa jadi naik presiden, bukan. Kalau kita kata dia kurang cerdik, dia marah. Kalau kata bodoh, lagi marah. Jadi ketua di sini bukan sebab diundi dan sebagainya, tetapi para alim ulama yang sezaman dengan mereka mengikut kepada manhaj mereka. Beliau ialah seorang yang membela syariat yang mulia ini daripada hadis-hadis yang lemah. Tak mahu gunakan hadis-hadis yang lemah dalam bab akidah. Beliau telah bangkit membantu agama Islam dengan bantuan yang bersungguh-sungguh. Kemudian beliau berkata lagi, secara keseluruhannya, para ulama Islam bersepakat bahawa Asy'ariyah serta mereka yang sama dalam i'tiqad. Sebab tu tak semestinya Asy'ariyah. Ada orang kata, habis tu kalau kena ikut Asy'ariyah, macam mana pula sahabat Nabi? Ya, sahabat Nabi pun tak betul ya. Mereka bukan Asy'ariyah. Belum. Sahabat Nabi itulah yang jadi ikutan Asy'ariyah bang. Asy'ariyah jadi betul pasal ikut sahabat Nabi. Ada pula hang kata sahabat Nabi pun tak betul. Habis dia bukan Asy'ariyah. Bukan Asy'ariyah lah, dia hidup dulu. Awak lah, susah sangat nak faham. Dia pun hidup dulu, dia pun tak jadi Asy'ariyah lah. Sebab itu disebut di sini, para ulama Islam bersepakat bahawa Asy'ariyah serta mereka yang sama dalam i'tiqad. Tak mesti dia Asy'ariyah, tapi akidah dia sama. Seperti imam-imam mazhab yang 4, seperti pada sahabat, akidah mereka sama. Itu mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk, mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Ya. Mu'tazilah tu mengurangkan Allah Ta'ala lah tu. Dia kata Allah mesti buat. Kalau Qadariyah lagi tu, Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Mana manusia buat ni luar pada kuasa Allah. Bahkan Allah tak tahu apa yang manusia nak buat sebelum manusia buat. Itu kan semua mengurangkan Allah Ta'ala.
Jabariyah menyalahkan pula. Awak hang tak semayang. Buat lagu mana? Memang Allah tak takdirkan aku tak semayang. Buah pelempang sekali, awak hang lempang aku. Allah tak takdirkan aku lempang hang. Kalau hang tak faham, aku tambah lagi. Kalau kita berani lah. Tapi kalau dia pun untuk guru silat, biar dia lah. Lagi kita pula masuk ICU, tak pasal. Ya. Jadi, akidah sama sudah memadai. Tidak mesti digelar dia Asy'ariyah. Dia digelar Maturidiyah ke, dia digelar Ahlul Tafwid ke, dia digelar Ahlul Hadis ke. Asalkan akidah dia sama, maka tidak masalah. Itulah golongan yang sebenar. Ahlul Haq. Dan mereka lah yang dimasukkan dalam sabda Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Ada tertukar-tukar tu cetakan dia tu. Bacaan sebenarnya adalah ma ana alaihi wa ashabi. Ashabi itu terbawa ke depan, bawa ke belakang balik. Golongan yang berada di atas jalan yang sama dengan aku dan sahabatku. Mereka berada di antara kelompok-kelompok pembuat bid'ah dan mereka sangat memelihara diri dan menjauhi pada penyeleweng. Maksudnya, bid'ah di sini adalah kesesatan dalam akidah. Zaman sekarang, kita ni ada bid'ah. Sebab kita wirid ramai-ramai, kita doa berjemaah, ya, kita selawat salam tarawih, macam tu pula. Padahal istilah ahlul bid'ah ini digunakan oleh ulama merujuk kepada mubtadi' dalam akidah. Ya, habis dalam amalan tak ada bid'ah ke? Ada, tapi bid'ah yang dalalah jelah. Bid'ah yang hasanah tu tak ada masalah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Berkata al-Imam al-Alamah al-Hafiz al-Faqih Ahmad ibn Hajar al-Haytami asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fatawa al-Hadisiyah, ketika menjawab persoalan yang diajukan kepada beliau berkenaan Imam Hasan Asy'ari, Imam Bulqini ibn Furaq, Imam Al-Haramain, Imam Al-Baji dan imam-imam yang lain yang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, Ibn Furaq, ya. Ibn Furaq itu Ibn Furaq, Furaq ke Furaq. Beliau mengatakan kesemua mereka adalah pemuka ulama Islam. Bila ditanya, jangan tanya Wahabi. Wahabi Imam Hasan Asy'ari pun dia pelekeh kan. Ya. Sahabat Nabi pun dia pelekeh. Ada yang berceramah di Masjid Nabawi tu, dia tunjuk pada makam Sayyidina Umar, dia kata ya laita hadzal rajul lam yaqul hadzal kalam. Dia tekan eloknya lelaki ni tak cakap macam dia cakap. Dia marah Sayyidina Umar, kata nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Kan dia kata tak ada bid'ah yang baik. Jadi dia kata eloklah kalau lelaki ni tak cakap macam tu. Tu kan Sayyidina Umar. Hang siapa? Sayyidina Umar tu Nabi suruh ikut, alaikum bisunnati bi sunnati khulafa'ir rasyidin, iktada bil lazani min ba'di Abi Bakar wa Umar. Tu ada surahan khusus suruh ikut Sayyidina Umar. Jadi dia kata nak ikut sunnah Nabi ke sunnah Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tu kan sunnahnya Nabi suruh ikut. Berarti kalau kamu tidak ikut sunnah Sayyidina Umar, kamu tak ikut sunnah Nabi. Jadi tapi kalau di sisi ulama kita mengatakan ini adalah imam-imam yang berpegang dengan mazhab Imam Asy'ari, bila mengatakan kesemua mereka adalah pemuka ulama Islam. Oleh itu wajib mengikuti mereka kerana mereka telah bangkit membantu syariat ini. Bukan kita wajib ikut Nabi ke Ustaz? Yalah, betul lah tu. Biar nak ikut Nabi lagu mana? Abang Ustaz. Nabi pegang lagu mana? Oh lagu ni. Tu bila Nabi abang lah. Dah lah ustaz abang sama lah. Ustaz juga abang kan. Nak aku hang ikut Nabi hang dapat direct pada Nabi tu. Hoi. Punya saya dengar hang sembang tu. Ya. Betul lah ambil pada ulama lah ni. Ulama-ulama ni ambil pada Nabi SAW. Tapi melalui jalur perguruan. Jadi wajib mengikuti mereka kerana mereka telah bangkit membantu syariat ini, merungkaikan pelbagai persoalan, menolak keraguan, syubhat yang dibawa datang oleh para penyeleweng dan menjelaskan perkara yang wajib dalam agama dan i'tiqad, serta perkara yang wajib, mustahil dan harus pada hak Allah Ta'ala, yakni hukum akal. Jadi wajiblah mengiktiraf kelebihan para ulama ini dalam bab akidah, ya, dan juga ulama sebelum mereka. Kesemua mereka adalah yang dimasukkan dalam sabdaan Nabi SAW. Nabi SAW dah bagi isyarat, golongan yang benar apa macam mana karakter dia. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Menanggung ilmu ini daripada setiap yang kemudian yang adil di kalangan mereka. Makna yang sembang, tipu, pembohong, pemfitnah, dia bukan orang dia.
yanfuna tahrifal ghalin. Mereka ini menolak penyelewengan oleh orang-orang yang melampau. Wantihalil mubtilin, dan mereka itu membongkar penyamaran orang-orang yang batil. Orang yang batil dia pandai menyamar. Akhirnya dia yang pegang nama sunnah. Sebab dia menyamar. Wa ta'wilal jahilin, dan pemahaman orang-orang yang jahil. Tafsiran orang-orang yang jahil itu dinafikan oleh golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Kita ada dalam 4 minit lagi. Ada sebarang soalan sebelum saya teruskan sikit lagi? Kalau saya mampu jawab. Kalau tak ada, saya habiskan sampai sebelum poin yang ke-10 ya. Tidak ada yang mengatakan kesesatan mereka melainkan orang yang jahil lagi bodoh. Ada ya, orang yang menyesatkan Asy'ariyah, tapi orang jahil lah. Orang-orang yang akal dia tidak berfungsi lah. Atau para penyeleweng boleh jadi juga. Dia tak jahil tapi dia terseleweng daripada kebenaran. Macam Mu'tazilah, dia tak jahil. Ada Mu'tazilah jadi ahli tafsir. Ya. Mu'tazilah jadi orang yang pandai berhujah, berdebat. Ya. Tapi dia menyeleweng. Oleh itu, tidak ada yang mencela mereka melainkan orang yang fasik. Ya. Hati-hati ya, orang yang mencela Imam Hasan Asy'ari, mencela ulama-ulama akidah, takut jadi orang fasik. Oleh itu seharusnya bagi orang yang jahil untuk membuka mata. Kalau jahil kena pergi belajarlah maksudnya. Dan bagi si fasik perlu mempelajari adab. Jadi zaman sekarang ni adab ni antara benda yang sudah dipinggirkan. Terpinggir ya. Dan bagi para pembuat bid'ah seharusnya bertaubat. Jadi kalau mereka dengar, mereka kata Ustaz Engku lah kena taubat dulu, dia ahli bid'ah. Dia kuat pertahankan bid'ah. Ya, kita pertahankan bid'ah hasanah, bang. Ya, ini bid'ah dalam akidah. Tak ada yang hasanah, maka wajib bertaubat. Beliau juga menyebutkan dalam kitabnya Az-Zawajir an-Iktirafil Kabair, ya, pencegah daripada melakukan dosa-dosa besar yang dikehendaki dengan kata-kata sunnah, iaitu mengikut sunnah dalam i'tiqad, adalah perkara yang dua imam ahli sunnah berada padanya, iaitu Syekh Abu Hasan Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Next insya-Allah ya, di muka surat 6 ya, bawah sekali ya, poin nombor 10, Al-Imam Al-Alamah Abdul Baqi Al-Mawahibi Al-Hambali ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.